Dan apabila bercakap mengenai jabatan, ya pastinya lebih ditekankan dalam konteks hubungan dua negara Malaysia dan Indonesia, dan kita ingin melihat dalam konteks antarabangsa di tingkat global. Tentu utamanya saya ingin melakukan sedikit perbandingan dan di rangkaian jabatan kekuasaan kelangkaan orang dan dia menyatakan permohonan kenderaan oleh perintah yang juga kita setiap tahun dan sebenarnya sekitar 57 bilion dolar Amerika. Sebenarnya menghubungkan Bahrain Arab Saudi, dua negara. Lebuh raya jambatan Tupak atau Raja Fad menyebabkan kos pembinaannya 800 juta dolar Amerika. Jambatan ini sepanjang 25 km dibuka pada 1986. Artinya tumpuan tujuannya mengukuhkan persaudaraan antara dua negara. Setelah di rantau Aceh Timur, jambatan menghubungkan Hong Kong, Zhuhai, Macau masih di dalam pembinaan. Melibatkan projek sepanjang 22,8 km. Ia menelan belanja sekitar 10,7 bilion dolar Amerika. Dan ini pula mengenai jambatan yang paling mahal, terdiri daripada 3 komponen utama. 17 jambatan menelan kos 48 bilion dolar Amerika yang menghubungkan pulau-pulau Honshu dan Shikoku. Jambatan ini siap sepenuhnya pada 1999. Dan tumpuan kita hari ini lebih dekatnya hati kita untuk rakyat Malaysia, iaitu jambatan menghubungkan Teluk Gong dan Dumai Indonesia. Dijangka bakal menelan belanja sekitar 44 bilion ringgit sepanjang 48,7 km. Projek jambatan ini melintasi Selat Waka, antara selat tersibuk di dunia, dan pasti dilihat berpotensi besar dalam bidang ekonomi serta mengeratkan hubungan Malaysia Indonesia. Dan itu antara reaksi ataupun kita lihat dalam konteks reaksi rakyat mengenainya, terutamanya penduduk Melaka. Bagaimana projek ini bagi mata mereka, kita ingat bagus juga, maknanya dalam keadaan yang mereka suruh mudik ni. Tapi itulah yang saya memang harapkan, jambatan yang dicadangkan tu ada baik untuk segi pelancongan antara kedua-dua negara agak lebih akrab, yang mana pelancong sini lebih mudah ke sana dan yang daripada rumah yang lebih mudah ke sini. Tapi ada risiko yang harus kita jagalah dari segi kehadiran warga asing ke sini. Bagi pendapat saya baiklah kan, kalau dia menghubungkan kita dengan negara lain kan, lepas tu boleh kongsi dari segi pelancongan kan. Bagi saya pun dulu kan, pasal apa kan, takut jenayah daripada sana kan, datang daripada sana ke buat satu macam jenayah sana tu kan, dia ada jembatan lebih senang orang boleh cabut kan. Okey, itu tadi kita dengar apa kata penduduk Melaka mengenai cadangan pembinaan jambatan ke Sumatera, dan bersama di studio Ketua Menteri Melaka sendiri, Datuk Seri Idris Harun. Assalamualaikum Datuk Seri. Assalamualaikum, apa khabar? Abang baik, sihat, alhamdulillah. Kita ingin bercakap mengenai dalam konteks memahami falsafah di sebalik idea ini. Kita tahu dia setelah bangkit pada 1995, kemudian 2006 Sosialisme bangkitkan semula, dan kali ini Datuk Seri Ketua Menteri Melaka yang baru dia bangkitkan semula. Ini kita ingin memahami idea falsafah. Jadi apapun saya menganggap hubungan itu bukan saja dalam hubungan dua hala melalui hubungan geografi, tetapi banyak lagi di sebaliknya yang boleh dilihat, intangible itu, yang tidak ketara itu. Antaranya adalah hubungan ekonomi, hubungan politik dan hubungan sosial, yang saya yakin dan percaya ia akan berlaku satu ketika nanti lebih rapid, lebih rancak daripada hubungan yang ada pada ketika ini, di mana kita terpaksa melalui udara ataupun hanya dengan jalan air. Jadi saya tidak menolak kemungkinan pada satu masa nanti. Cuma time-nya bila kita tak tahu, masanya bila tak tahu, tetapi satu masa nanti ia boleh berlaku dengan kehendak dan keperluan berbeza pada ketika itu. Mengenai kajian yang telah dilakukan, Datuk mungkin boleh berkongsi sedikit banyak kajian melihat dalam konteks perekonomian yang kita akan sentuh, tetapi sebelum itu masih lagi di fasa awal ini. Kajian agaknya bagaimana? Kajian menunjukkan bahawa ia adalah viable untuk dilaksanakan. Cuma dalam kesan-kesan yang disebutkan oleh Aswad sebentar tadi, termasuk kesan alam sekitar, kesan ekonomi, kesan sosial dan juga kesan politik,
yang kita terpaksa mengambil kira secara terperinci yang boleh membawa kepada mungkin tidak sekarang boleh dilaksanakan. Sebagai contoh, jika kita lihat untuk menghubungkan sejauh 49 km itu hanyalah dari Teluk Bom ke Pulau Rupat, bukannya terus ke Dumai. Kalau terus ke Dumai, ia telah menjangkau sehingga 127.9 km, lebih kurang 130 km, dan jumlah pengajaran tadi telah meningkat dari semasa ke semasa. Di peringkat awal saya ingat masih lagi di peringkat 8 bilion USD, dan sekarang telah menjangkau kepada 15 ke 16 bilion USD. Jadi ini semua kesan-kesan yang kita akan ambil kira sama ada untuk menunjukkan bahawa ianya viable ataupun tidak untuk dilaksanakan sekarang. Tetapi dari segi hubungan politik, ekonomi dan juga hubungan sosial, saya yakin dan percaya ia akan menambah baik lebih banyak daripada kesan-kesan negatif. Dan segala-galanya yang disebut oleh Aswad dan beberapa peminat sebentar tadi, saya kira akan diambil kira secara terperinci, dan saya yakin dan percaya kita mempunyai pelan-pelan tindakan yang boleh kita laksanakan secara berperingkat untuk melihat bagaimana jika ketinggian 70 meter itu akan menjejaskan kelajuan kapal-kapal yang berlayar, mungkin kita boleh tingkatkan ia kepada 120 meter dan menjadi jambatan paling tinggi di dunia. Dan begitu juga kalau kita lihat ia boleh menjejaskan pendapatan para nelayan, mungkin kita boleh kemukakan kepada para nelayan, mereka boleh mendapat pendapatan bulanan dengan cara lain. Sebagai contoh, membina pusat-pusat pelancongan di tengah jambatan itu, dapat merasakan duduk di tengah laut di atas jambatan di malam hari. Jadi di sana nanti mungkin ada juga peluang-peluang yang boleh kita berikan kepada nelayan-nelayan yang terjejas pendapatannya akibat dari pembinaan jambatan ini. Dari kesan alam sekitar, saya yakin kajian akan mengambil kira segala faktor itu. Okey, untuk kajian alam sekitar, kita ada seorang perunding alam sekitar Italian yang Datuk Sri akan dengar sebagai aktor kelimbangannya. Di Italian sini ialah Gopinath Nagara, perunding alam sekitar. Hello Gopinath, bagaimana di Italian? Okey, kita ingin terus bertanya mengenai antara kebimbangan oleh pecinta alam sekitar mengenai jambatan ini. Jadi, dia ada beberapa perkara yang kita harus ambil kira tentang jambatan ini. Pertama sekali adalah tentang suatu penyu. Penyu adalah satu binatang yang terancam yang memang naik di kawasan pantai daripada Liki sampai ke Sunda. Jadi, dan juga di Pulau Sid. Jadi, apabila naikkan jambatan itu, dia ada dua kesan. Satu itu kehilangan pantai, memang tempat telur di penyu tersebut. Dan kedua, lampu. Bila ada nyalakan lampu, memang penyu pun tidak akan datang betul di situ lagi. Dia nak tempat yang gelap. Jadi sekarang pun dah nampak ada pembangunan pantai itu, dan kebanyakan penyu itu dah berkisar kepada masjid yang kurang dimajukan. Jadi dia jambatan tu lain. Bukan kata jambatan dia saja yang punya infrastruktur yang lain kan bersambung dengan dia, seperti highway yang bersambung dengan jambatan tersebut, dan semua itu mungkin bawah kesan yang pada yang dari segi lampu, dari segi kain itu. Dan bukan sahaja di kawasan yang saya takut tu saya risau dalam jajaran jabatan itu. Memang kita ada lampu dari segi kenderaan, lampu dari segi lampu jalan dan sebagainya. Jadi ini yang diperfikirkan daripada kawasan utara sampai ke bawah, sampai ke Pulau Madria. Jadi mungkin kita itu akan selalu, tapi penelitian yang harus menyebabkan masalah. Okey, terima kasih Saudara Gopinath dengan mengenai penyu dan ekosistem sekitarnya. Dan juga di bilik kita ada seorang penganalisis ekonomi, Datuk Asmar Ali. Datuk, kita ingin bercakap mengenai dalam konteks perekonomian rakyat antara kedua negara. Sekiranya jambatan ini berrealisasi. Pada pendapat saya, pembinaan jambatan ini akan menjadi satu game changer. Dia di peringkat awal nanti, macam mana yang disebut oleh Yang Berhormat, kira 44 bilion akan dibelanjakan untuk membina jambatan ini. 80% datang daripada bentuk FDI. Ini yang real money. Ini akan merangsang pertumbuhan ekonomi, dan oleh kerana dia merupakan construction industry, dia ada multiplier effect yang besar, dan dianggarkan sebagai contoh besi peluri itu memerlukan 1.1 million ton
Dan ini satu sumbangan besar. Tapi lebih besar lagi dalam jangka masa yang panjang dengan adanya jambatan ini, dengan ada 50 juta penduduk sekarang di Sumatera, ini merupakan kita punya pasaran yang merupakan hinterland. Dan kira-kira 11 kali ganda penduduk Melaka. Apa yang sebenarnya juga akan dapat faedah bukan sahaja Melaka, tetapi Pelabuhan Kelang, Tanjung Pelepas, begitu juga Kuantan akan dapat faedah apabila nanti kita bina orang kata lebuh raya pantai dan juga lebuh raya daripada Teluk Gong terus ke Kuantan. Ini akan membekalkan bahan-bahan keperluan untuk 21% penduduk dunia di sebelah Laut Cina. Okey, ada juga yang melihat dia bakal menjelaskan Selat Melaka ketika di perdagangan laut itu. Adakah Datuk melihat demikian? Apa pun kita buat memang ada buruk baiknya. Apa yang penting kita minimahkan kesan buruk untuk dapat menuai maksima kebaikannya. Ini kita mesti berdasarkan kesan buruk yang perlu diminimahkan itu. Misal kata yang disebut tadi ekosistem, maka kita lebih awal lagi mesti mengambil kira bagaimana nak menangani aspek ekosistem tadi. Dan yang kedua tentang kelajuan pasar kapal tadi yang amat berhormat Datuk Seri telah menyebut, kalau 70 meter itu tidak cukup, mungkin ditinggikan supaya dia tidak menjejaskan kelajuan kapal. Okey, Datuk Seri, ada Datuk Seri Idris Harun, ada juga yang bagaimana Datuk Seri ingin menjawab kepada kebimbangan rakyat utamanya yang mengatakan Sumatera ini juga terdedah kerana kedudukan geografinya di kanan Afrika Pasifiknya dengan gempa bumi yang itu menjadi risauan mereka. Saya sudah pasti kalau gempa bumi itu menjadi ancaman kita, saya tidak dapat lihat negara Jepun membina bangunan-bangunan yang kebanyakannya lebih tinggi daripada bangunan-bangunan kita di negara ini. Yang negara kita bebas daripada ancaman gempa bumi. Sudah pasti kehendak dan keperluan teknologi, kejugaan dan sebagainya akan mengambil kira apa juga bentuk ancaman malapetaka semula jadi seperti gunung berapi, gempa bumi, tsunami dan itu mesti diambil kira di dalam kita merancang, merencana dan membina sesuatu yang boleh kita banggakan di kemudian hari. Termasuklah kita akan mengambil kira mana pula nanti penyu-penyu itu akan mendarat dan di mana pula jika mereka boleh dibiarkan dengan dilipat gandakan lagi bilangan penyu-penyu itu supaya anak cucu kita nanti tidak akan ketinggalan untuk melihat penyu-penyu. Jadi saya percaya apa juga impact analisis perlu diadakan kajian secara terperinci dari segi ekonominya, sosialnya termasuk politiknya, apa saja perlu dilakukan secara terperinci untuk kita menjadikan satu pembangunan yang benar-benar manfaat, yang dapat kita letakkan satu pembangunan yang diterima oleh semua pihak, dapat meminimalkan keburukan seperti yang kita bincangkan sebentar tadi. Dan jika keburukan melebihi daripada kebaikan, saya percaya pembinaan jambatan ini adalah merupakan no-go. Ia tidak akan berlaku. Okey, bercakap mengenai teknikal, mengenai ekonomi, pembinaan kos dan sebagainya, ini bagaimana? Saya percaya kesan ekonomi akan membayangkan akan berlaku kebanyakan positif daripada ketidakbaikan. Umpamanya sekarang mereka telah menyatakan bagaimana kereta-kereta yang assemble di Malaysia, dibina di Malaysia, dikeluarkan di Malaysia boleh menggunakan jambatan ini sebagai laluan utama, sehingga mereka sanggup menunggu kalau sebelum jambatan siap mereka akan menggunakan roll on roll off untuk mengangkut kereta-kereta yang dibina di Melaka, di kereta-kereta Honda yang dibina di Melaka, kereta Proton yang dibina di Melaka untuk diekspor kepada pasaran di Indonesia, yang saya yakin kebanyakan daripada mereka lebih daripada mampu untuk memiliki kereta-kereta buatan Malaysia. Ini sudah pasti menjadikan pulangan yang positif kepada negara kita Malaysia. Okey, baik, terima kasih untuk Sarun dan juga